Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ran han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran dan juga salam penghulu segala hari, hari yang mulia ini. Kita dibangkitkan lagi, kita dipertemukan lagi dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus mencari, untuk terus kita meraih rahmat dan keredaan, sementara kita diberikan peluang untuk kita terus hidup dekat atas muka bumi ini. InsyaAllah semoga kita semua terus berada di bawah rahmat dan kasih sayangnya, insyaAllah. Baik, sahabat-sahabat semua, selamat datang saya ucapkan dalam rancangan live pengajian Al-Quran dan Tajwid bersama dengan saya pada hari ini, guru Al-Quran anda di Cepat Quran ataupun di Fatihah Learning Center. Jadi jangan lupa sahabat-sahabat semua, siapa-siapa yang masih belum like, siapa-siapa yang masih belum follow, boleh tekan like dan follow dulu page Fatihah supaya
tak terlepas daripada dapat posting-posting kita yang akan datang insya-Allah. Baik sahabat-sahabat semua, jadi pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita pada muka surat 289 surah Al-Isra ayat 67 sehingga ayat 75. Muka surat 289. Sahabat-sahabat semua boleh buka Al-Quran sekarang muka surat 289 insya-Allah. Baik. Dan jangan lupa juga untuk kita sama-sama niatkan semoga dengan pahala bacaan Al-Quran kita pada hari ini, pada petang ini, kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, guru-guru kita, saudara mara kita, jiran-jiran kita dan juga sekalian kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia insya-Allah. Dan jangan lupa untuk kita ikhlas niatkan bacaan Al-Quran kita pada hari ini, ikhlas semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan saya doakan semoga urusan pembelajaran kita pada hari ini dipermudahkan dan kita dapat mudah untuk menerima ilmu yang dipelajari pada hari ini insya-Allah. Jadi insya-Allah jom sama-sama kita mulakan bacaan kita pada petang ini. Kita buka majlis dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Baik, surat 289 insya-Allah. Tanpa kita melengahkan masa lagi, jom sama-sama kita mulakan bacaan kita pada petang ini. Kita mulakan dengan lafaz isti'adzah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat yang pertama untuk hari ini, ayat 67. Wa idza massakumud في البحر ضل من تدعون إلا إياه وإذا مسكم وإذا yang pertama zal, keluarkan lidah dulu. Wa idza nampak bila kita keluarkan lidah dia akan lembut. Wa idza dia takkan jadi wa iza za, tak ada, salah. Bukan, kalau itu huruf zai boleh lah. Tapi ini huruf zal. Wa idza massakumud, massa, tekankan sin sabdu, jangan masa, tak nak. Massa. Wa idza massakumud, mul, terus masukkan di sini alif lam syamsiah, huruf dad sabdu. Humud durru. Tengok baris betul-betul. Jangan kita baca kumud darru ke apa ke. Okey, baris depan kita baca dengan baris depan. Kumud durru fil bahri dhallama tad'una. Dun kosong bertemu dengan tak, didengungkan dua harakat. Kemudian dal di sini mati, kita lantunkan dia qalqalah. Ma tad'u, jangan mantat. Tak, dia bukan macam tu, dia ma tad'una. Yang pertama huruf nun kosong di sini. Bunyi dia bukan bukan man, tak. Bunyi dia adalah sama-sama. Nama dia ikhfa. Ikhfa tu nama dia sama-samalah.
Kalau kita sebut man, tapi kita lamakan je. Man, itu namanya kita sebut izhar, tapi kita lamakan. Tak, bukan macam tu. Dia sama-sama. Mal, mal. Kemudian tad, lantunkanlah qalqalah. Una illa, panjang. Di sini ada ombak rindu. Kemudian iya, tekankan juga iya di sini. Kemudian iya kena berhenti dengan panjang. Sebab apa? Sebab ada huruf mad di tengah-tengahnya. Jadinya tak boleh illa iyah. Tak boleh macam tu. Dia ada huruf mad, dia kena panjang lah. Iyah. Baik. Falamma najjakum ilal barri a'rabtum. Falamma, mim sabdu. Okey, wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Najjakum, tekankan jim sabdu. Najjakum, kum bukan kom. Najjakum, tak nak salah. Najjakum ilal barri a'rabtum. Huruf dot mati, tak nak dilantunkan. A'radtum, tak nak. Tak nak macam tu. Okey, dot mati, dimatikan sahaja, disimpan dekat tepi ni. Rabtum, dekat tepi, dekat sisi lidah ni, lidah kita ni dekat bahagian tepi ni. Bahagian tepi lidah kita ni kita cecahkan dekat gigi geraham kita. Gigi geraham atas kita. Tak kisahlah selesanya kanan ke kiri ke, tapi yang penting jangan roda, tak nak. Dah jadi macam huruf dal dah kalau kita lantunkan. Bukan huruf dal mati tak lantun. Tum. Okey, tepi tum. Sama juga jangan tom, tak nak. Tum. Wa kanal insanu kafura. Il pun sama jugalah macam ni tadi. Dia bukan man in. Tak, bukan macam tu. Nama dia ikhfa. Insanu kafura. Ra man'i buatlah dua baris di atas kan. Baik, berhenti dengan dua harakat lah, seolah-olahnya macam mad asli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Seterusnya ayat 68. Afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Afa amin teng 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 teng. Afa amin. Jangan afa amin ataupun afa amin. Tak nak. Dekat sini pendek. A pendek, fa pendek, a pendek. Afa amin. Rentak dia macam tu. Baik, kemudian nun kosong bertemu dengan ta, didengungkan dua harakat. Tum. Sebut matikan betul-betul. Miltum. Jangan miltum. Lama-lama tak nak. Sekali je. Tum, touch dia sekali je. Tum dah cukup. Okey. Ayyakhsifa bikum. Nun kosong bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah. Didengungkan dua harakat. Ayyakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba.
Kalau nak berhenti dekat hasiba ni, maka dia akan jadi mad iwad. Hasiba, 2 harokat. Tetapi kalau kita nak sambung, misal kata kita sampai nafas lagi, nak sambung, kita akan baca dengan hasiban summa. Kalau nak sambung dia jadi apa? Dia jadilah ikhfa. Sebab tanwin tak selari bertemu dengan fa kan. Jadi ikhfa hakiki. Okey, dengungkan 2 harokat. Kemudian summa, mim sabdu pun didengungkan juga 2 harokat. Summa la, jangan summa la. Tak nak, ma pendek. Ma yang dengung dia memang 2 harokat, tapi sebutan ma tu yang jadi pendek. Jangan bila saya kata ma pendek terus dengung pun tak. Summala, tak nak. Dengung tetap dengung, tetapi ma tu sendiri adalah pendek lah. Summala, tajidu lakum wakila. Samalah juga mad iwad lah. Okey. Jangan pula kita berhenti lakum wakila ataupun lakum wakila. Wah, dah ubah-ubah pula Wakila tak boleh. Wa pendek, ki yang panjang. Wakila, bukan wakila. Panjang-panjang pendek tu memang kena ni lah. Kena alert lah Panjang-panjang pendek tu benda basic sekali dalam tajwid. Okey. Baik, kita ulang sekali lagi ayat 78, ayat yang kedua untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifam minar rih fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Am amintum, jangan am amintum, tak nak. Amil didengungkan dua harokat. Amintum ai. Kenapa kena baca macam tu? Kenapa kena ai? Kenapa tak am amintum ayu'i? Tak boleh baca macam tu sebab apa? Sebab kita jumpa dengan ya. Bila kita jumpa dengan ya, kita kena masukkan dia. Dengung dan masuk. Ai yu'idakum fihi taratan. Tanwin selari dibaca dengan jelas, dibaca dengan terang. Taratan ukhra fayursila alaikum qa. Okey. Satu lagi yang saya nak tegur dekat sini adalah huruf qaf ni lah. Huruf qaf ni, okey, jangan kita baca dengan ka. Alaikum kasifa. Kalau kita baca ka, nanti dia akan bertukar menjadi huruf kaf. Sedangkan ini bukan huruf kaf, ini huruf qaf. Alaikum qa, bukan alaikum ka. Okey? Alaikum qasifam. Terus rapatkan bibir, jumpa dengan mim sabdu, didengungkan 2 harokat. Qasifam minar rihi fayugh. Perhatikan betul-betul dekat sini ada titik, bermakna ini adalah huruf ghin, bukan huruf ain. Jangan baca fayugh, tak boleh, salah. Yang betul adalah fayugh, huruf ghin. Fayughriqakum bima, dengung 2 harokat.
kafartum summa la tajidu lakum. Summa mim sabdu wajibul gunnah, dengungkan dua harokat. Summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Alaina bihi, dua harokat, maksilah qasirah. Tabi'a, bi mad asli, mad'i wab. Baik. Am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifam minar rihi fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Baik. Seterusnya ayat 70. Ayat 70. Baik. Sahabat-sahabat semua, kepada yang baru masuk, selamat datang diucapkan dan juga selamat menuntut ilmu, selamat belajar. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaatlah pada hari ini insya-Allah. Dan kepada yang memberikan salam, saya menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat semua, pada hari ini yang baru masuk, kita sekarang ni tengah belajar muka surat 289. 289. Baik, dan kepada mereka yang mungkin baru sahaja terjumpa page ini, jadi jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk follow. Dan yang tak tahu lagi, yang baru ikut kita dalam sehari dua, saya nak bagi tahu kita punya live memang pukul 3 petang, tetapi jangan risau kepada siapa-siapa yang mungkin ada urusan pada jam 3 petang tersebut, boleh tengok pada jam 10 malam dan juga pada jam 7 pagi. Dekat mana? Dekat page yang sama. Sebab apa kita buat macam tu? Sebab kita tahu orang ni ramai nak belajar. Ramai sangat yang nak belajar, semangat nak belajar, bersungguh-sungguh nak belajar, tapi mungkin ada masalah dari segi kekangan waktu. Mungkin ada masalah dari segi waktu, jadual dan sebagainya, tak berkesempatan. Jadinya jangan risau, sebab apa? Kita memang sengaja buat 3 kali. Kita buat 3 petang, kita buat 10 malam dan pada jam 7 pagi. Setiap hari macam tu. Takkan ada hari yang tak ada lah. Even hari Sabtu Ahad pun kita berjalan juga live kita macam biasa. Tetapi macam saya cakap lah, kalau tak ada, kalau tak ada, kalau ada emergency untuk kita tak buat live dan sebagainya, kita akan inform lah, kita akan bagi tahu. Kita akan bagi tahu dekat Facebook ni lah, dekat grup Telegram, dekat Facebook Fatihah ni sendiri. Jadi sebab tu saya kata kena follow, kena tekan butang loceng. Sebab apa? Apa-apa notification, kita buat video ke, kita buat live ke, kita ada posting ke, ada bagi tahu apa-apa ke, ada notice dan sebagainya, kita akan bagi tahu dekat page lah. Jadi kalau sampai tak tekan loceng tu, nanti takut terlepas. Nanti kan dah pukul 3 lebih, 3.30, contohlah, dah pukul 3.30, Ustaz, saya tunggu dah setengah jam Ustaz, tak ada pun live. Sedangkan kita dah bagi tahu dah, hari ni tak dapat buat live, ada emergency, ada hal dan sebagainya. Sebab tu saya kata kena follow, kena tekan butang loceng tu, okey. Dan juga sahabat-sahabat semua, kepada mereka yang berminat untuk nak belajar Al-Quran, yang tak jadi ahli lagi, yang nak belajar dengan lebih detail lagi, yang rasa macam Ustaz, saya rasa tak boleh lah Ustaz pukul 3 petang, pukul 10 malam, 7 pagi. Memanglah Ustaz terangkan detail, tapi saya tak boleh nak tanya. Saya tak boleh nak belajar daripada depan, saya dengar macam tu je, rasa tak puas lah. Saya nak dengarkan bacaan lah, saya nak belajar lah, saya nak dapatkan buku lah, nak belajar buku, nak tengok video dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan jangan risau, kita akan bagi semua tu dengan yurannya sebanyak RM100 sahaja. Yuran pendaftarannya RM100. Kalau dulu RM200.5, sekarang ini dah jadi RM100 sahaja. Okey, dan akan ada yuran-yuran bulanan dia lah sebanyak RM30 sahaja. Jadi siapa-siapa yang berminat jadi ahli cepat Quran, boleh WhatsApp kami nombor biasalah 011-1621-7797. Siapa-siapa kawan-kawan yang hafal, boleh tolong tuliskan dekat ruangan komen nombor telefon kami. Untuk kawan-kawan yang lain tolong ambil lah. Okey. Baik, terima kasih. Baik, insya-Allah kita sambung pada ayat seterusnya, ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Okey, baik. Walaqad dengar tak? Takkan tak boleh dengar kan? Okey, lantunan ini qalqalah. Walaqad okey. Karramna bani, panjang, ada ombak rindu 4 ataupun 5 harakat. Adam, ni pun kena panjang juga. Sebab apa? Sebab ada alif, sebab ada huruf mat selepasnya. Tak boleh Adam. Takut apa? Ni jadi pendek, ma pula jadi panjang. Macam ni contoh. Walaqad karramna bani Adama waham. Tak nak macam tu lah. Yang panjang, ma yang pendek. Baik. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Contoh, kita tak sampai nafas, kita nak berhenti dekat sini, maka bunyi dia macam tu. Bahr. Bahr. Nampak tak? Kita matikan ha, lepas tu kita datangkan huruf ra sedikit je dekat hujung tu. Yang tak bolehnya apa? Kita matikan ha, ra-nya terus hilang macam tu je. Fil barri wal bah. Tak boleh macam tu. Ataupun yang lagi teruknya macam mana? Ha-nya dibuang terus. Datangkan ra terus. Fil barri wal bar. Bar terus. Sedangkan ha ada dekat sini. Jadi yang betul dia adalah kita matikan ha, kemudian kita datangkan huruf ra sikit je dekat hujung tu. Barri wal bahr. 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 Dia punya ra tu macam macam tu. Dia tak adalah sampai bahr. Bahr. Tak adalah sampai macam tu sekali. Dia sikit je. Fil barri wal bahr. Sikit je macam tu. Kalau susah ustaz, saya susah lah ustaz nak buat. Dah berpuluh-puluh kali buat tak jadi-jadi juga. Kalau dah tak boleh sangat, sambung je lah sikit lagi. Bahri wa razaqnahum. Sambung sikit lagi dekat sini. Sebab tak nak berhenti dekat sini, ambil dekat sini berhenti. Lepas tu nak sambung, baca balik dari sini. Wa razaqnahum minat tayy. Macam tu, okey? Baik. Wa razaqa. Satu lagi ni, qalqalah ni, huruf qaf. Lantunkan dia wa razaqa, bukan wa razaka. Saya rasa saya dah berjuta-juta kali dah beritahu pasal huruf qaf ni, tapi sampai hari ni masih lagi ada yang buat kesilapan. Dengan satunya yang tak lantun langsung, yang lantun pun dah bagus tapi lantunnya pula ke. Wa razaka, yang tak lantun tu lagilah. Wa razaqna, wa razaq, takut-takut nak lantunkan. Ataupun yang lantun wa razaka. Saya bagi tahu apa saya cakap selama ni, huruf qaf mati lantun, dia bukan ke tak, dia qa. Wa razaqa. Bukan wa razaka, bukan macam tu. Kalau dal ni baru betul de. Wa laqad. Jangan pula tukar, jangan pula dal ni jadi wa laqada. Dah jadi kodok pula, bukan. Dal macam biasa, de, be, je. Tapi kalau qaf dengan ta, dia jadi bulat. Qa, ta. Wa razaqa. Bukan wa razaka. Okey, benda tu kena jaga. Okey, qalqalah tu. Wa razaqnahum minat. Dengungkan dua harakat, rapatkan bibir. Kemudian masukkan terus ke dalam huruf ta sabdu ni lah. Minau. Jangan wa razaqnahum minal tak boleh, bukan. Ini bukan alif lam qamariyah, ini alif lam syamsiyah, ada sabdu. Jadi bila ada sabdu kita masukkan terus minat tayyi. Tekankan ya ni, ya sabdu ni tekankan tayyi. Jangan tayyi tak nak. Tekankan tayyi minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirim mimman.
Nampak dua tempat ni. Sini dengung, sini pun dengung. Kathirim mimman. Kathirim mimman. Khalaqana. Nampak? Khalaqa. Sama macam ni. Razaqa. Khalaqa. Bukan khalaqa. Mimman khalaqana tafdila. Dot. Dot. Jangan baca tafsi. Ada titik ni, bukan huruf sad, huruf dot. Khalaqana tafdila. Mad'i wa. Baik, kita ulang sekali lagi ayat 70. Bismillah. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathir. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Okey, baik, selesai ayat 70, kemudian ayat 71. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Yauma nad'u, lantunkan. Yauma nad'u kulla. Pastikan baca lam ni dengan baris atas. Jangan tukarkan baris bawah ke baris depan ke. Kulli, kullu, tak boleh. Sebab apa? Menukarkan baris termasuk di dalam kesalahan berat dalam ilmu tajwid, dalam ilmu Al-Quran. Okey? Baris atas, baca baris atas. Kulla, pendek. Kulla una, jangan kulla una, tak nak. La pendek. Kulla unasin. Didengungkan dua harakat, mim kecil, ekonya ke bawah bertemu dengan ba, iklab, dengungkan dua harakat. Unasin bi'ima, jangan bi'imamihim, tak boleh. Okey? Bi'ima, pendek je. Sebab apa? Ini sebenarnya hamzah lah. Hamzah macam biasa. Hamzah, alif, hamzah. Cumanya hamzah ni dia boleh duduk dekat atas, berduduk dekat bawah, dia boleh duduk dekat sebelum. Jadinya dekat sini, bila dia duduk sebaris lah. Macam selalu kan saya kata atas kan. Dia tak semestinya atas lah. Dia boleh jadi sebaris. Tak kisahlah atas ke bawah ke, asalkan dia sebaris, maka dia baca dengan pendek lah dekat sini. Dia baca dengan pendek. Bi'ima. Jangan bi'imamihim. Tak boleh. Salah. Bi'imamihim. Okey. Ma yang panjang. Sebab apa? Ada alif kecil. Ma asli. Mihim. Jangan mehem. Bi'imamihim. Hem. Tak nak. Salah. H-I-M. Mihim. Sebut betul-betul. Matikan betul-betul. Faman utiya kitabahu biyaminih faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Faman nun mati izhar halki. Nun mati, matikan terus. Faman, jangan faman lama-lama ataupun faman masa ikhfa nak baca izhar, nak baca ikhfa. Jadi dikasih ni izhar, kita matikan dengan jelas. Faman sekali je. Faman sentuh dah. Pak naik balik. Faman jangan faman lambat pula nak naik, jangan. Okey, matikan pak naik. Faman utiya kita, dua harakat, ada waw kan, ada huruf mat. Utiya kitabahu biyamini. Apa yang saya katakan dengan maksilah? Maksilah ni bila kita berhenti automatik pendek. Jangan biyamini. Tak boleh. Automatik pendek. Masukkan terus, jangan keluar-keluar lagi dah. Simpan dalam kepala. Biyamini. Okey.
Faulaika yaqra'u. Faula, la panjang, ada ombak rindu 4 ataupun 5 harokat. Faulaika yaqra'u. Yaqa, lantunkan qalqalah sughra. Yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Okey, boleh? Baik. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminih faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Baik. Seterusnya ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Wa man dia macam ni tau. Bila dia jumpa dengan huruf kaf, nun kosong bertemu dengan huruf kaf, bila kita baca ni ejaan dia seolah-olahnya jadi macam M A N G. Wamang nampak kan macam kita sebut wamang kan, mang M A N G. Macam itulah. Kita nak masuk dekat kaf ataupun M A N K lah. Yang penting dia bukan M A N. Dia bukan M A N, bukan man. Waman bukan macam tu. Dia akan ada tambah huruf G ataupun huruf K dekat hujung sebab nak masuk ke dalam huruf kaf. Bila saya kata masuk huruf G, janganlah pula kita baca wamangga. Dah tak pasal-pasal jadi huruf gaf pula. Huruf ga dah, bukan? G tu nak sebut nak bagi tahu yang kita sebut wamang lah, wamang. Tapi kita masuk dekat huruf kaf. Wamangka, itu nama dia ikhfa. Kita tak sebut M-A-N, M-I-N, M-U-N, tak ada. Dia bukan, hujung dia bukan N. Bukan waman. Kita sebutlah lama, banyak N sekalipun tapi dia bukan N. Waman, tak, bukan macam tu. Wamangka, itu nama dia ikhfa. Okey, itu namanya dengung. Man kana fi hadhihi, kena panjang hadhihi, hi ni kena panjang sebab apa? Ada ombak rindu di sini, maksilah tawilah. Bila panjang tawilah. Berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. A'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu. Sebut betul-betul dot. Ada titik. Jangan tukar-tukar wa asal, tak nak. Wa adallu sabila. Wa adallu sabi. Teng. Wa adallu sabi. Bukan wa adallu sabi. Tak nak. Lu ni pendek sahaja. Jangan baca lu ni panjang. Lu ni pendek sahaja. Wa adallu sabila. Okey? Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Baik. Seterusnya ayat 73. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya sambung pada ayat yang seterusnya, okey, saya nak bagi tahu kepada mereka, ini kelebihan untuk orang-orang yang daftar yang baru ni tahu. Orang-orang yang daftar daftar dengan bayaran RM100 ni. Baik. Tuan-tuan dan puan, yuran pendaftaran kita yang baru ni hanyalah tinggal RM100 sahaja. Daripada dulu 300 lebih jadi 200 lebih. Kemudian kalau ada promosi-promosi jadi 200. Sekarang ni tak ada promosi pun dah jadi 100 dah. Kalau dulu promosi jadi 200. Sekarang ni tak ada promosi. Jadi 100. RM100 sahaja untuk yuran pendaftaran. Dan tuan-tuan dan puan, ada bayaran bulanan dia lah. Sebulan kena bayar berapa ringgit? RM30. Yang mana sebulan RM30, kalau tuan-tuan dan puan pecahkan kepada hari, bermakna tuan-tuan dan puan cuma bayar sehari RM1 sahaja. Bayar RM1 untuk apa? Untuk tuan-tuan dan puan dapatkan ilmu Al-Quran.
dapatkan ilmu Al-Quran, bayar RM1 sahaja sehari tu. Okey. Dan kemudian kepada yang daftar yang baru ni, kami akan berikan apa? Kami akan bagi tuan-tuan dan puan untuk dengarkan bacaan kepada kami berapa kali dalam masa sebulan? 2 kali dalam masa sebulan. Okey. Bukannya dah lepas dah daftar kami biarkan saja tuan-tuan dan puan terkontak-kanting seorang-seorang macam tu, tak. Kami akan guide, kami akan bagi tuan-tuan dan puan dengarkan bacaan kepada kami berwajib. Kenapa kami wajibkan? Sebab kami nak menjaga. Kami nak menjaga tuan-tuan dan puan, nak jaga kebajikan tuan-tuan dan puan. Okey. 2 kali dalam masa sebulan untuk dengarkan bacaan lah. Okey. Ustaz, habis yang dah bayar dah 30 sebulan, lepas tu nak dengarkan tu kena bayar lagi ke? Tak, bukan macam tu. Dah tak payah dah lah. Jadi tuan-tuan dan puan, dengan RM30 tu tuan-tuan dan puan akan dapat dengarkan bacaan, kemudian akan dapat buku, akan dapat nota, akan dapat aplikasi, dapat latihan, dapat video, dapat benda-benda tu semualah yang tuan-tuan dan puan akan dapat lah. Dengan bayaran RM1 sahaja sehari. Apalah sangat nak dibandingkan dengan duit yang kita keluarkan setiap hari ni. Sehari keluar ratus-ratus, sehari keluar 50, beli barang dapur dan sebagainya. Dan habis macam tu saja. Tetapi untuk ini RM1 tuan-tuan dan puan keluarkan sehari. Bukan untuk sahaja bekalan di dunia, tetapi untuk kita gunakan dalam kubur nanti. Dan kita gunakan pada hari akhirat nanti. Untuk kita punya jaminan kita, penyelamat kita, cahaya kita. Okey? Baik, insya-Allah lah tuan-tuan dan puan. Tak rugi kepada sesiapa yang belajar ilmu Al-Quran. Jangan pernah rasa rugi, jangan pernah rasa macam aduh sayangnya kenapa nak kena bayar-bayar ni? Kenapa nak kena bayar-bayar ni ya? Ini kan ilmu agama, nak jual agama ke? Jangan sesekali cakap macam tu. Kalau benda-benda lain kita boleh bayar estro, kita boleh bayar bil, kita boleh bayar perabot, kita boleh bayar mesin basuh, peti ais, handphone, kereta, motor. Kenapa benda yang menyelamatkan kita pada akhirat nanti kita boleh cakap macam tu? Okey? Jadi jangan pernah rasa sayang-sayang duit untuk kita nak keluarkan. Lagipun tak banyak tuan-tuan, RM1 sahaja sehari. Kalau duit-duit yang lain tu kita boleh bayar ratus-ratus bulan-bulan dan sebagainya. Benda ni RM1 sahaja untuk apa? Untuk kita nak selamat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, insya-Allah. Okey? Okey, baik. Nanti apa-apa saya akan bagi tahu lebih lagi lah dekat hujung nanti untuk nombor telefon dan sebagainya. Insya-Allah sambung pada ayat seterusnya, ayat 73. Ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaik alladzi awhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah wa idzal lattakhaduka khalila wa in kadu wa in kalau macam ni tadi ni kita cakap wa mang, macam mana tadi ni mang, kalau ni kita kata ing lah, ing wa in ka okey, ikhfa hakiki. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna. Zi panjang ada ombak rindu. Auhayna na panjang ada ombak rindu lah. 4 ataupun 5 harokat. Ilaika litaftariya alai. Litaf tengok betul-betul. Jangan baca liaf, okey? Tengok titik tu betul-betul. Litaftariya alaina ghairah. Mat sila kan? Okey, jadi mat sila kalau berhenti apa dia? Automatik pendek. Janganlah pula kita baca alaina ghairah. Tak boleh. Tak boleh. Mat sila berhenti akan dibaca dengan pendek. Alaina ghairah. Wa idzallat apa ni? Tanwin bila bertemu sahaja dengan lam, jawapannya apa? Tak payah dengung. Cukup sekadar memasukkan sahaja. Okey, idgham bi la gunnah. Wa idzal janganlah pula kat sini kita baca wa idzalat tak payah. Okey. Wa idzallat. Okey, dan juga hamzah wasal yang berada di tengah-tengah kalimah tidak berfungsi.
Jadinya tak payah dibaris-bariskan. La'id, la'at, la'ud tak payah. Kita biarkan saja, tak payah ambil peduli. Wa idzallat, terus masukkan sabdu. Wa idzallat takhaduka khalila. Macam biasalah hujung ni, la ni mad iwad lah. Baik. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaik. 'Anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah. Wa idzal lattakhaduka khalila. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarakka. Maaf. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Walaula, panjang ada ombak rindu. Al-thab, nun kosong bertemu ta, ikhfa hakiki, dengungkan dua harokat. Al-thabbat, lekatkan ba sabdu ni. Thabbat naka laqad, lantunkan qalqalah surah. Laqad kita. Okey, macam mana ustaz nak baca dekat sini? Okey, tengok. Sebab itulah pentingnya apa yang saya cakap selama ni, bila ada sabdu terus masuk, bila ada sabdu terus masuk. Sebab apa? Bila kita jumpa je sabdu, bila teringat apa yang saya bagi tahu, maka dekat sini tak akan jadi masalah. Sebab apa? Kita tak akan baca dengan laqad kid. Sebab apa? Oh, ustaz kata ada sabdu terus masuk. Jadi huruf-huruf sebelumnya hilang macam tu sahaja. Jadinya dekat sini kita akan baca dengan kita. Terus sahaja dia masukkan kepada huruf ta. Seolah-olahnya macam dal ni tak adalah. Akan jadi K-I-T lah. Kita. Kita. Okey? Ustaz, kenapa tak matikan? Sebab ini bukan qalqalah. Ini qalqalah. Sebab tu saya kata qalqalah ni bila dia ada simbol sahaja. Bila ada tanda mati sahaja. Kalau dia tak ada tanda mati, dia bukan qalqalah. Jadinya sebab itulah dia berbeza dekat sini. Sebab itulah saya tak cakap ini dal mati, ini dal mati. Saya suka cakap ini mati, ini kosong. Supaya kita dapat bezakan antara mati dengan kosong. Jadi bila mati, kita matikan, kita lantunkan. Laqad. Tetapi ini tak ada mati, kita tak payah matikan. Kita tak payah kid. Laqad kid. Tak, bukan macam tu. Jadi dekat sini cara dia adalah dengan kita buang huruf dal ni, kita hazafkan dia. Kita buang terus, kemudian kita masukkan terus kepada huruf ta. Laqad kita. Okey, ini nama dia idgham mutajanisain lah. Okey, nak belajar dengan lebih lagi mutajanisain ni apa semua, kena jadi ahli, kena daftar jadi ahli. Sebab apa? Bila daftar jadi ahli, kita akan terangkan semua tu, kita akan bagi dalam bentuk video, kita akan belajar depan-depan dan sebagainya lah. Okey, sebab nak terangkan benda tu kan kompleks sangat, complicated sangat. Takutkan nanti ada yang tak faham dan sebagainya. Saya nak terangkan sampai semua faham. Dengan kita nak terkejar-kejar masa, tinggal berapa minit je lagi ni. Jadi sebab tu saya kata pukul 3 petang, 10 malam, 7 pagi ni untuk bimbingan sahaja, sekadar bimbingan sahaja. Tapi nak belajar betul-betul, nak faham betul-betul, kena jadi ahli lah. Okey, baik. Kita dekat sini, kita. Laqad kita tarkanu. Tatar, jangan laqad kita tar. Tak nak. Ta pendek. Laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Pun sama juga bila jumpa dengan huruf qaf, bila tanwin bertemu dengan huruf qaf, dia pun ada ng jugalah. Sama juga ng. Syai'an, bukan syai'an. Okey, benda itulah kena jaga. Ikhfa di sini. Syai'an qalila. Okey, baik. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila.
Idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Idzal tanwin bertemu dengan lam, apa saya kata tadi? Bila jumpa dengan lam, tak payah dengung, masuk sahaja. Idzal la'adzaqa, pendek. La pendek, a pendek. Jangan idzal la'adzaq, tak boleh, salah. Idzal la'adzaq pun tak boleh juga, salah. Semua pendek dekat sini. Semua pendek. Kemudian zaqa, lantunkan qalqalah. Naka, na yang kena panjang lah. Sebab apa? Sebab ada alif kecil. Idzal la'adzaqnaka tekankan ain. Fal hayati wa fal mamat. Contoh kita nak berhenti dekat sini, maka kita berhenti dengan panjang lah. Sebab apa? Sebab ada huruf alif ataupun ada huruf mat. Mamat, dan kita matikan ta maftuhah ini dengan hamas. Dengan hamas. Bukan mamah. Bukan macam tu, okey. Yang kita tukarkan menjadi huruf ha tu kalau dia ta marbutah, ta yang bulat tu. Ini bukan ta marbutah, ini ta maftuhah, ta yang terbuka. Jadi bila mati hamaskan dia. Mamat. Okey. Summa la tajidu laka. Dengungkan dua harokat. Mim sabdu wajibul gunnah. Kemudian rentak dia macam ni. Teng 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 teng. Tajidu laka. Jangan summa la tajidu laka alai. Saya garanti mesti akan ada yang baca macam tu. Untuk orang-orang yang masih keliru lagi panjang pendeknya, masih lemah lagi penguasaan panjang pendeknya, saya confirm dia akan baca macam tu. Summa la tajidu laka alai. Sebab tu pentingnya saya bagi tahu rentak-rentak tu penting. Saya kata rentak dia macam mana? Tajidu laka. Teng 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 teng. Jangan teng 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 teng. Tak nak macam tu. Tajidu laka. Tak boleh. Okey, pendek. Summa la tajidu laka alaina. Okey. Nasira. Okey, baik. Inna la'adzaqa. Maaf, bukan inna, idzal. Idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Thumma la tajidu laka alaina nasira. Sadaqallahul azim. Okey, baik. Alhamdulillah. Tapi kita belum habis lagi betul-betul. Jangan keluar dulu. Kepada siapa-siapa yang lagi-lagi yang belum jadi ahli, yang tadi rasa berminat bila saya kata jom jadi ahli dan sebagainya. Sekarang ni kita nak baca dulu satu muka surat penuh. Habiskan. Baca dari awal sampai akhir bersama-sama. Selepas itu saya akan bagi tahu nombor telefon untuk sahabat-sahabat semua dapatkan untuk kontak kami untuk siapa-siapa yang berminat untuk nak daftar jadi ahli cepat Quran, insya-Allah. Okey? Baik. Jom kita ulang sekali lagi baca. Kita mulakan dengan lafaz isti'adzah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba
ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تتركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kita selesaikan bacaan kita untuk hari ini. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Jangan simpan ilmu ini sorang-sorang tetapi kita sebarkan. Yang ibu bapa sebarkan kepada anak-anak. Yang anak-anak boleh sebarkan kepada ibu bapa. Boleh sebarkan kepada kawan-kawan, jiran-jiran, kawan sekerja, kawan kampung, kawan ngaji dan sebagainya. Okey? Sebab apa? Ini adalah ilmu. Ini adalah ilmu yang mana apabila orang lain dapat pandai baca Quran, asbab daripada kita yang mengajarkan, daripada kita yang mengajak mereka untuk sama-sama belajar Al-Quran, insya-Allah. Sampai akhirat nantilah kita punya pahala terus berjalan. Okey? Apa lagi yang kita harapkan tuan-tuan dan puan dengan umur kita yang sekarang mungkin dah sampai 60, 70, 80, 90, bahkan ada yang sampai 100. Apa lagi yang kita kejarkan sebenarnya dekat atas dunia ini? Kita banyak-banyakkanlah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, bukan saya nak cakap orang muda ni lambat lagi nak meninggal. Tak, bukan macam tu. Mungkin saya sendiri pun saya tak tahu. Okey, walaupun umur saya baru 20 lebih, tapi kita tak tahu sebab semuanya rahsia. Jadi apa yang kita kena siapkan? Bekalan kita.
kita kena siapkan bekalan. Tak kisahlah tua, muda, kecil, besar dan sebagainya. Bekalan itu yang penting untuk kita nak menuju berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Banyak bekalan-bekalan yang kita boleh bawa. Salah satunya adalah dengan Al-Quran. Sebab apa? Syafaat Al-Quran itu yang kita perlukan. Belum menuju hari akhirat, baru dalam kubur nanti kita dah perlukan kepada syafaat Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran yang akan lindung kita, Al-Quran yang akan menerangi kita di dalam kegelapan kubur nanti. Siapa lagi nak temankan kita? Ibu bapa dah tak ada, anak-anak dah tinggalkan kita, kawan-kawan dah tak ada, orang-orang yang kita sayang, orang-orang terdekat kita semua dah tinggalkan kita. Kita duduk sorang-sorang, kita hadap malaikat sorang-sorang dekat dalam kubur nanti. Okey, kena seksa dan sebagainya. Jadi benda tu semua kita nak elakkan dengan apa? Dengan pertolongan dan cahaya daripada Al-Quran, insya-Allah. Okey. Saya doakan kepada semua supaya kita semua terus istiqamah dan insya-Allah direzekikan, dikurniakan kepada kita syafaat Al-Quran pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Baik. Jadi kepada siapa-siapa yang berminat untuk nak belajar Al-Quran, nak memperbetulkan bacaan Al-Quran, nak mencantikkan bacaan Al-Quran, boleh WhatsApp kami. Okey. Boleh daftar dengan nombor di bawah 011162177797. Ada apa-apa masalah, ada apa-apa persoalan, boleh WhatsApp saja dengan admin kami. InsyaAllah admin kami akan bantulah satu persatu. Baik, kepada siapa-siapa juga yang mungkin nak memberikan tajaan, nak menaja anak-anak, nak menaja ibu bapa, nak menaja kawan-kawan, ataupun nak memberikan sedekah, nak memberikan infak, nak memberikan sumbangan dan sebagainya, mungkin nak membantu proses kami lah. Ialah sebab kami ni sebenarnya pun memerlukan kepada kewangan jugalah. Terus teranglah kami cakap, sebab apa? Semua benda syarikat-syarikat ni memerlukan kepada kewangan lah. Even kami ni pun memerlukan kepada kewangan, nak bayar duit gaji, nak bayar duit gaji pekerja, nak bayar duit maintenance, nak bayar duit bil, nak bayar buku, nak bayar itu dan sebagainya. Jadinya sebenarnya yuran-yuran tuan-tuan dan perempuan lah yang kami buat rolling untuk nak bayar itu, ini dan sebagainya. Jadi macam yang saya cakap, tuan-tuan dan perempuan bantu kami bantu. Okey, benda ni give and take lah. Okey, sama-sama. Tuan-tuan dan perempuan bantu kami bantu tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah kita sama-sama lah. Okey. Yang penting benda yang kita buat ni bukan benda yang menjauhkan kita kepada Allah, tapi makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. WhatsApp kami sekarang 011116217797. Simpan nombor telefon di bawah. Okey. Baik. Jadi kepada siapa-siapa yang nak tahu dengan lebih lanjut apakah kelebihan-kelebihan apabila join Jadalah Cepat Quran, boleh WhatsApp saja dengan kami. InsyaAllah kami akan terangkan satu persatu. Okey, baik, yang penting ambil nombor telefon di bawah. Okey. Baik, jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang join live kita pada hari ini. Sekali lagi saya nak bagi tahu, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk follow, jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya tak terlepas daripada dapat mengikuti live-live kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi saya minta ampun dan maaf kalau ada kekurangan, kesilapan, terkasar bahasa, tertinggi suara dan sebagainya. Dan apa-apa yang kesalahan berlaku pada hari ini, saya minta ampun, saya minta maaf. InsyaAllah saya akan improve dengan lebih baik lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan,
an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.